Ustaz? Ya, saya. Ya, Wong Fei Hong ya. Ya. Ini Wong Fei Hong Ipoh Mali punya. Ini lebih hebat dari Wong Fei Hong ni, Sifu Nasir Kung Fu Panda. Oh iya, ya. Okey. Ya, saya nak tanya sikit sana. Okey, Sifu tak apa. Mengikut pengalaman Ustaz yang bertahun-tahun lama, lebih 20 tahun, apakah kes murtad yang sangat membuka minda, yang kes yang Ustaz handle, kes murtad yang membuka minda? Ya, cuma yang selama ni ada satu saja yang saya nampak yang paling mencabar saya tau. Kreatif, mencabar minda lah, minda kreatif. Memang. Wow. Okey, dia tiba-tiba ada satu hari dia datang seorang perempuan yang memakai tudung. Tudung ya. Dia jumpa saya ingat apa? Saya ingat ini, pas nak kahwin nak apa? Rupa-rupanya dia mencabar saya. Dia nak keluar Islam. Oh, pakai perasan dia mau kahwin dengan you, rupa dia mau keluar Islam. Ya. Kalau kahwin dengan Ustaz tak keluar Islam. Okey, macam mana? Tapi kahwin dengan saya susah ya. Okey. Ya, tengok. Yang dia tuju tu soalan memang cukup. Memang dia menyusahkan saya tau. Ya. Dia mau keluar Islam dan dia bagi Ustaz soalan. Ya. Dia nak saya jawab. Kalau saya tak dapat jawab, maka dia akan keluar Islam. Sebab dia dah rujuk pada ustaz-ustaz lain. Berapa soalan dia bagi? 100 soalan ke? 20 soalan ke? Berapa soalan dia bagi? 3 saja. 3 soalan dia bagi Ustaz. Ustaz kena jawab. Kalau Ustaz gagal jawab, Ustaz out. Yes, dia akan keluar Islam, dia confirm. Oh, macam Pak Belalang dia cerita. Apa 3 soalan Ustaz? Okay. Soalan nombor 1. Soalan pertama, dia kata, saya tak nampak tu Tuhan tu Allah. Tak nampak Tuhan tu Allah. Dan kenapa saya perlu percaya adanya Tuhan Allah? Saya tak nampak. Sedangkan yang lain nampak. Tuhan mereka ada patung semua nampak dengan jelas. Tapi dia kata Allah tak nampak. Macam mana nak saya percaya, dia kata. Dia kena tukar cik mata ni, tak nampak ni. Okey, macam mana cerita dia? Maka saya kata, okey, you datang sini nak tanya soalan, 3 soalan. Okey, saya bagi tahu. Tiada masalah dia jawab, tapi tak lebih daripada itu. 3 soalan saya, okey. Ya, okey. Soalan pertama, you tanya saya tak nampak Tuhan, tapi kenapa ya apa kita perlu percaya lagi? Ya. Maka saya jawab begitu senang saja. Soalan kritis ni. Ya, sebab dia kata, you hari ni you tak nampak tu angin tau, tapi kenapa you percaya adanya angin? Angin. Boleh rasa. Boleh rasa. Boleh rasa. Macam you makan makanan KFC, itu sedap sangat. You tahu tu sedap, tapi cuba you bagi tahu saya macam mana tu sedap. Rasa sedap tu. Rasa sedap tu. Dia tak nampak rasa kan? Ya. Kenapa dia percaya? Macam kita tak nampak cinta, tapi cinta itu wujud lah. Cinta itu wujud. Cuba you bagi tahu saya macam mana cinta itu. Mungkin tunjukkan itu. Love itu bukan cinta. Berhati. Ada simbol aja yang tepat sekali. Macam kita tak nampak akal, kita nampak otak. Tapi orang itu tak ada akal lah. Yes, benda itu adalah betul. Ustaz ni memang berakal. Walaupun saya tak nampak akal, memang ada akal. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah dia tanya tau. Okey, dia kata Tuhan itu tidak adil. Tuhan tak adil. Sebab apa tau dia kata? Kenapa dia boleh jadi manusia ni cacat ini tak cacat, manusia ni kaya itu tak kaya? Sebab tu dia kata tak adil lah sudut Tuhan. Tak sama rata lah kira kan. Satu kaya, satu miskin, satu cacat, satu tak cacat. Kenapa Tuhan tak mau jadikan semua sekali kaya? Tak payah susah. Berat tu. Yes, memang. Maka dia kata senang saja, dia kata okey. Senang juga jawapannya. Ya, tak bagi saya tak susah. Ya, dia kata okey. Dia kata you beli 10 ekor ayam. 10 ekor ayam? Ya, sedap ya. Kemudian you kedua akan makan 1 ekor dulu mah. Mana you boleh sekali makan 10 ekor? You tak mampu. Memanglah 10 ekor. Satu pun tak habis saya. Ya. Sedang you tak tampun perut saja mana. Ya betul. Perut muda-muda cantik lagi. Okey. Apa itu ketepikan dulu. Jadi saya kata, you makan 1 ekor. You potong 1 ekor. Tinggal lagi 9 ekor you tak makan. Biarkan dia hidup. Satu mati dulu. You adil ke? Sebab tu you kata adil, you kena sekali potong mati, sekali makan habis. Supaya sama-sama dapat merasa kematian tu ayam tu. Pada masa yang sama semua mati pada masa sama. Tak adil lah. Ini mati dulu, itu mati kemudian Jadi sekarang bila dia kata you tak adil, you nak marah saya. Dia kata itu ayam saya punya mah. Saya sukalah saya punya. Dia nak makan 1 ekor, 2 ekor itu saya punya hak mah. Tuan punya hak. Tuan punya ayam suka dia nak bunuh mana satu dulu. Yang betul. Maka dia kata okey, betul lah tu ayam you punya.
Tapi you tahu tak, itu manusia. Tuhan punya mah. Tuhan apa-apa pun, Tuhan punya pasal mah. Memang bijak. Memang bijak. Baik, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga memang cukup mencabar. Tidak, dia nak tahu, tidak, apa Tuhan buat sekarang. Okey. Kata kalau you boleh jawab, dia akan respect. Tak nampak dia akan kembali pada Islam. Islam. Tak tahu dia buat apa sekarang. Memang sangat mencabar. Okey lah kata. Tak mengapa lah. Kalau you nak tahu, senang saja. Macam mana? Okey. You kena bangun. Lepas you kena pergi jalan sana. You jalan balik ke sini. Lepas you duduk balik. Itu saja. Kemudian kamu tanya saya. Tuhan tengah buat apa? Yes. Itu saja. Maka dia jawab, Tuhan sedang menggerakkan kamu pergi sana, masuk balik sini, duduk, tanya saya. Itu aja, Pak. Tuhan tu, usaha jadi oleh Tuhan lah. Ni ustaz ni banyak kreatif lah. Saya punya kepala pun tak tahu tak. Tak tahu nak jawab balik macam mana. Bagus. Tapi lepas tu dia tak puas hati. Kalau macam dia nak tanya satu soalan lagi, tak amat sangat tanya soalan. Okey, soalan terakhir pula saja. Maka saya tengok oleh kerana dia cantik, baiklah cantik sikit. Okey, satu soalan terakhir untuk dia. Cantik sikit, satu soalan lagi. Ya, bagus. Dia nak tahu di manakah Tuhan Allah tu ada sekarang. Kamu tahu tak di mana? Dia nak pergi jumpa dengan Tuhan tu Allah. Dia beritahu saya. Kalau perempuan kita boleh pinang lah, kita tahu kat mana Tuhan mana. Dia nak tahu. Maka dia fikir, okeylah. Saya teringat ada satu ayat Quran kata Tuhan tu ada di atas Arasy. Okey. Maka saya pun bagi tahu dia lah. Ya ke? Di sana? Ya. Dia tanya saya bagaimana nak pergi. Pergi Arasy? Yes. Bulan pun tak sampai ya. Saya pun dia kata boleh, tak ada masalah. Kalau nak pergi senang saja. Syaratnya pertama sekali dia kena mati dulu. Kedua dia kena mengucap dulu. Mengucap dulu ke mati dulu? So kena mengucap. Ustaz ada test saya. Kalau mati nak ucap apa lagi? Ya, betul juga. Jadi mengucap mati baru boleh berjumpa. Kalau dia mati tanpa mengucap, tak boleh jumpa. Jadi lesson untuk sampai ke bulan sampai ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, dia kena mengucap dulu, kemudian dia mati. Yes. Baru mati dulu, baru sampai arah Allah. Itu saja paling simple. Kalau dia tak dapat mengikut syarat ini, tak boleh lah. Macam kita berjumpa dengan menteri besar pun, kita kena melalui orang prosedur. Yes, tak boleh. Terus saya pergi jumpa dengan MB, tak boleh. Kena melalui orang-orang sana dulu. Boleh ke minta izin dulu. Macam tu juga. Lepas tu apa jadi pada perempuan tu lepas tu? Selepas 4 soalan itu dijawab begitu kreatif dan kritis, apa jadi pada dia? Sebenarnya dia nak tanya lagi, tapi dia tak mau bagi. Tak boleh. Kalau lebih soalan, kena balik. Balik rumah, tidur, fikirkan. Lepas 2 minggu, datang balik dia. Datang balik kawan dia, bukan dia. Masa nanti datang, ada seorang kawan ikut. Jadi kawan tu bagi tahu saya, alhamdulillah dia dah kembali berislam dan sedang belajar Islam. Dia berterima kasih lah kata pasal terjumpa seorang mu'alaf. Kalau tidak lupa maliknya. Ustaz Cina. Ini Ustaz Cina. Ya Allah, pandai juga kreatif. Ya, Ustaz bukan mu'alaf lagi lah. Ya Ustaz banyak berdakwah. Tak boleh dikira mu'alaf lagi, tak boleh lah. Ya ke? Ustaz ada tukar image status dia. Ya, kena tukar lah. Ya, itu dah. Kita berdakwah sama-sama. Islam itu agama yang best. Dakwah itu kena kreatif dan kritis. Dah, so dia.